أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة الله وسلامه على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستمسك بسنته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ni kita dapat meneruskan lagi pengajian kita. Kita masih lagi dalam bab muqaddimah pada kitab Munyatul Musallin ataupun Minyatul Musallin. InsyaAllah kita sambung bacaan kita. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fi darain. Dan lagi pula kerana bahawasanya sembahyang yang sebenarnya itu menegahkan daripada fahsya dan mungkar, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar. Shadaqallahul azim. Dan diberikan olehmu akan sembahyang, bahawasanya dan dirikan olehmu akan sembahyang, bahawasanya sembahyang itu menegahkan daripada kejahatan dan pekerjaan yang mungkar, dan sesungguhnya zikrullah itu terlebih besar. Maka orang yang mendirikan bagi sembahyang seperti yang disuruh Allah Ta'ala dan Rasulnya, menegahkan ia sembahyang daripada mengejarkan yang demikian itu. Okey. Daripada karangan musannif ini, dia bawa satu dalil daripada ayat Al-Quran, bahawasanya barang siapa yang melaksanakan solat dengan betul, dengan sempurna, maka solat itu sebagai prevention ataupun pencegahan diri dia daripada melakukan perkara yang fahsyak dan mungkar. Fahsyak ni benda yang keji, jijik, seperti zina, tu fahsyak dah tu, jijik. Mungkar ni benda yang berdosa, benda mungkar, perkara yang Allah Ta'ala cegah, Allah Ta'ala larang, maka itu adalah dipanggil sebagai perkara yang mungkar. Sebab itulah sebagai seorang Muslim, kita disuruh untuk amr ma'ruf nahi mungkar. Suruh perkara yang ma'ruf, baik, cegah perkara mungkar. Mana-mana manusia yang melakukan perkara mungkar, maka menjadi kewajipan sebagai seorang Muslim untuk cegah. Man ra'a munkaran fayughayyir bil yadi, fa in lam yastati' fa bi lisani, fa in lam yastati' fa bi qalbi, wa zalika ad'aful iman, kata Nabi. Yang mana Nabi SAW kata, barang siapa yang melihat perkara mungkar di depan mata dia, maka wajib ke atasnya untuk mencegah dengan tangan. Tengok budak duduk berzina depan tangga rumah kita, apa lagi? Pepang je dengan tangan tu. Kalau mampu, famous dah di Taman Mutiara ni, tak ada orang berani lawan kita. Kita bekas juara tinju dunia, contoh. Budak muda pun tahu kita ni memang tak boleh. Depan muka kita, depan rumah tangga kita, benda muka tu berlaku, dan kita mampu untuk cegah dengan tangan, bagi sebiji. Boxing ke, motai ke, kutai ke, suka hati lah. Yang penting kita mampu. Istata'ah tu ada, bagi sebiji. Kemudian tak mampu dengan tangan, tak boleh, ramai ustaz, 3-4 orang ni, saya ni tak boleh. Kalau seorang larat lagi, ni 3-4 orang ni, benda muka berlaku depan mata. Fa in lam yastati', kata Nabi, tak mampu dengan tangan, fa bilisani, cegah dengan mulut. Pergi nasihat elok-elok, dek, anak, ataupun panggillah apa pun, bahasa yang baik. Tak payahlah buat macam ni. Kita ni orang Melayu, malulah kat orang bukan Islam. Kita buat perkara mungkar depan-depan orang ramai pula. Cegah dengan mulut, dengan nasihat. Dengan nasihat. Dengan apa? Dengan lisan, mulut. Fa in lam yastati', tak mampu juga, tak mampu ni, imam tak kuat ni, tak mampu dengan mulut, maka cegah dengan hati.
Cegah dengan hati. Niat bagi tahu nanti, ya Allah, tak mampu nak cegah dengan tangan benda mungkar berlaku depan mata aku, tak mampu nak cegah dengan mulut benda mungkar yang berlaku depan aku, maka ya Allah, semoga kamu berikan hidayah kepada aku dan orang yang melakukan maksiat itu. Jangan kamu turunkan bala disebabkan maksiat yang tak mampu aku cegah. Itu dalam hati kita. Dan hati itu adhaful iman, selemah-lemah iman. Kalau tak cegah dengan hati, maka maksudnya iman kita tu tak ada lah. Tak ada iman lah. Dengan hati pun tak mampu cegah. Dengar, tengok benda maksiat, tengok perempuan pakai seksi ya, astagfirullah, astagfirullah dah bagus dah kat mulut. Tutup mata macam ni, buka sikit. Suka tengok benda macam tu. Maka sedangkan tu benda mungkar, tapi sekali tengok tak apa. Nabi benarkan. Sekali tengok, tertengok tak apa, lalu lipas depan mata, tertengok tak apa, rezeki. Ya. Tapi ingat, jangan terlalu lama. Ni tengok, siapa hujung sana? Benda ni pernah berlaku pada sahabat Nabi SAW. Sebahagian kata Sayyidina Ali, sebahagian kata sahabat yang lain. Mana seorang perempuan yang lalu depan wajahnya, lalu depan muka dia, maka dia tengok lama tenung. Maka Nabi pergi, Nabi buat perlahan-lahan, dia betulkan kepala supaya tak nak bagi tengok. Maka Nabi berkata, pandangan pertama itu adalah dibenarkan, dimaafkan. Pandangan yang lama ataupun kali yang kedua tu, itu adalah pandangan syaitan. Itu adalah daripada syaitan. Kali pertama, tak apa nak macam mana. Takkan kita jalan tunduk. Tak mampu jalan tunduk. Langgar kereta orang. Jadi tak nak, kali pertama tu dimaafkan. Pandangan yang kedua itu adalah pandangan syaitan. Jangan. Maka Nabi kata, tak mampu dengan tangan, tak mampu dengan lidah, gunalah hati. Paling kurang minta doa supaya dapat hidayah pada dia dan dapat hidayah juga pada kita. Okey. Maka solat ini, kata musannif kitab, berdasarkan kepada ayat Allah ini, barang siapa yang mendirikan solat, maka dia mampu untuk kawal diri dia, cegah diri dia daripada melakukan perkara yang keji dan mungkar. Fahsya iwal mungkar. Benda yang keji ni apa dia? Segala benda yang jijik di sisi Allah, di sisi manusia, maka ia perkara yang keji. Mungkar ni benda yang telah dilarang, termasuk dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam qaul ulama, benda ni adalah mungkar. Maka benda ni dijadikan sebagai solat ini sebagai rawatan kepada perkara mungkar. Tetapi kita solat ada juga istiqamah juga buat dosa, istiqamah juga buat maksiat, maka kena cek balik solat kita. Sama ada solat kita tu ada kekurangan dari segi rukun qaulinya, rukun fi'linya, rukun qalbinya, ataupun segi syarat sah solatnya, dari segi penutupan auratnya, kena cek balik. Sebab apa? Sebab Allah dah janji dah. Allah dah bagi tahu, dan Allah ni la yukhliful mi'ad. Allah ni tidak akan menyalahi janji. Jika kita melakukan solat dengan sempurna, maka diri kita mampu untuk mencegah daripada melakukan perkara yang keji dan mungkar. Walaupun kita semayang, tapi tetap juga kita buat perkara mungkar, ingat, ada something wrong kepada solat kita. Cek balik, checklist. Al-Fatihah kita macam mana? Cuba pergi jumpa ulama-ulama, guru-guru Al-Quran. Cuba baca depan dia, betul ke tak? Betul ke tak? Jangan seorang guru, kena ramailah sikit. Baca Al-Quran ni, at least Al-Fatihah terutamanya, at least paling kurang 5 orang. Kalau 5 orang ni sahkan betul bacaan kita, insya-Allah betul lah tu. Kalau guru pertama ni kata betul, cuba pergi dengan guru kedua. Guru kedua pun kata okey betul ni. Ketiga sama, okey cantik dah segi tajwid, makhraj huruf, maknya, sabdunya, tasydidnya, alhamdulillah khair, bagus. Maka lepas saja 5 orang guru, confirm insya-Allah betul lah tu bacaan kita. Tapi janganlah kita pilih guru sebarang. Duduk tepi stesen bus stop. Kau dengar baca Al-Fatihah aku dulu. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Oh, cantik ni. Cantik. Sedangkan dia pun tak pandai baca Al-Fatihah.
Pilihlah orang yang sesuai, yang ada ada ilmu tentang bacaan Al-Quran. Tak semestinya ustaz. Tak semestinya ustaz. Orang tu memang famous. Dia tu pandai Al-Quran, pernah masuk bertanding ke, pernah berguru. Kita tahu dia ni segi bacaan Al-Quran, makhraj hurufnya disahkan oleh ramai manusia, ramai orang. Satu kampung bagi tahu, oh dia tu pernah dulu masuk bertanding tilawah, wakil daripada Bau untuk masuk bertanding peringkat negeri ke peringkat bahagian ke. Maka pergi jumpa dia, cuba dengar saya baca Al-Fatihah. Walaupun perempuan boleh, tapi kena ada hijab lah, ada protection lah. Jangan pergi tu berduaan, tak boleh lah. Pergi dengan keadaan orang ramai, ada keluarga dia, ada suami dia, ada anak-anak dia yang dah balik. Bagi tahu akak ataupun makcik ataupun adik kalau muda lagi, dengar abang baca Al-Fatihah, betul ke tak? Kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sampai waladdallin. Maka dia kata alhamdulillah, tepat dah bacaan, barulah betul. Kalau tak, jangan kita keadaan selesa lagi. Kalau kita dah keadaan selesa, tak apa, aku dah berguru lama dulu. Waktu zaman kecil-kecil dulu. Tapi waktu ustaz-ustaz datang mengaji, mengaji, tak datang. Bimbang takut salah. Apabila bimbang takut salah, kita rasa syok sendiri. Betul ni syurga dah ni aku ni. Syurga Firdaus dah ni. Sedangkan bacaannya banyak sangat silap dan salah. Rukun qauli. Bukan saja Al-Fatihah, tahiyat akhir sama juga. Ni baca sebarang at-tahiyatul at-tahi. Jadi tahi pula. Baca elok-elok at-tahiyatul mubarakatus salawat. Ni salawat. Huruf sa. Sedangkan salawatut tayyibat. Ni tayyibat. Sebarang je baca. Batal solat immediately. Walaupun kita khusyuk macam mana sekalipun, kalau takbir salah, Al-Fatihah bacaan tak betul, tahiyat akhir tak betul, salam pun tak betul, sorry, Allah Ta'ala tidak akan kompromi. Sebab apa? Sebab tidak sah solat kita, kerana kita telah silap dan salah pada rukun qauli sembahyang. Salam pun bagi salah. Assalamualaikum warahmatullahi, salam. Sedangkan ada alif lam, assalam. Ni salam. Macam kita bagi salam. Jumpa kawan, Assalamualaikum. Mana betul? Orang yang bagi salam macam tu salah, maka tak wajib kita jawab. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bukan Assalamualaikum, Assalamualaikum. 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 Cantik kan bunyi? Ni, Assalamualaikum. Assalamualaikum apa benda? Hatu kongkom Assalamualaikum, kom. Tu hatu kongkom. Jadi pastikan bagi salam biar tepat dalam solat. Jangan bagi sebarang. Assalamualaikum warahmatullahi. Salah tuan-tuan. Assalam alif lam syamsiyah. Kan ada sabdu kan di atas huruf sin dan ada alif lam. Kenapa kita buat alif lam tu? Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum, salam terus. Sedangkan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum. Bunyi cantik tapi alif lam tak ada. Tinggal kat mana alif lam? Bunyi cantik lah. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum, salam. Assalam. Alif lam tak ada. Batal semayang. Siapa jadi makmum, wajib kena semayang semula. Kalau tak niat mufaraqah. Kalau niat mufaraqah tak apa, sah lah. Sebab apa? Sebab imam batal solat. Kenapa batal? Tidak sah dan tidak tepat pada rukun qauli. Apa dia? Takbir, Al-Fatihah, salam. Al-Fatihah tahiyat akhir termasuk salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, last kali salam. Kalau salah tu 4-5 rukun qauli tu, maka batal dah solat. Itu rukun qauli. Rukun fi'li, kebanyakan yang salah rukun fi'li pada perbuatan rokok, sujud dan sebagainya ketika duduk sujud. Bagi mazhab Syafi'i wajib kena perut
tapak kaki. Perut tapak kaki. Tak boleh macam ni, kena macam ni. Jari-jari itu. Melainkan sakit. Sakit. Oh, saya tak boleh ustaz. Tak boleh kalau nak lipat semua ni, lipat macam ni semua ni, tak boleh. Sakit. Itu dimaafkan. Tetapi tak boleh jadi imam kalau ada orang lain yang mampu untuk buat dengan sempurna. Ramai di kalangan kita apabila solat sujud maka macam ni ya kaki dia. Batal solat. Sedangkan dia mampu buat macam ni. Mesti kena lipat semua. Itu rukun sujud. Tak boleh buat macam ni. Ataupun sebahagian saja. Ni tak kena. Mesti kena ni. Kalau tak batal sembahyang. Walaupun 40 tahun wajib kena qada. Boleh buka kitab mana-mana. Semua sama. Anggota sujud ada 7. 2 tapak tangan mesti rapat, tak boleh macam ni, tak boleh macam ni, mesti macam ni. Sunat renggangkan. Sunat je renggang, yang wajib kena. Dahi kena, jangan tertutup. Bagi mazhab Syafi'i. Kalau mazhab lain walaupun tertutup dahi tak ada masalah. Tapi mazhab Syafi'i 2 tangan, 2 lutut dan 2 kaki sampai kena pada perut kaki dia. Tapak kaki. Kemudian dahi 7. 2, 4, 6, 7. Itu adalah anggota sujud. Mesti tepat, melainkan sakit. Sakit tak apa, dimaafkan. Tapi kalau ada orang yang lebih sihat ataupun tak sakit, maka dia kena bagi orang lain jadi imam. Tak boleh dia jadi imam kalau dia tak mampu untuk sujud dengan sempurna. Okey. Itu rukun fi'li, perbuatan. Saya tak masuk lagi bab rokok ni. Rokok yang betul macam mana? Duduk antara 2 sujud macam mana? Macam tahiyat akhir. Tahiyat akhir mazhab Syafi'i sunat kita duduk tawarruk. Macam mana tawarruk? Macam kita duduk macam tu lah, kaki di atas tahiyat akhir. Kalau kita duduk iftirash sah sama. Tapi bagi mazhab kita sunat duduk tawarruk. Iftirash tu macam mana? Duduk iftirash tu duduk antara 2 sujud lah. Kalau duduk macam tu pun boleh, sah sembahyang. Yang tu dikira sebagai sunat. Tapi yang tak diwajib sujud. I'tidal pun sama, mesti sempurna. Berdiri dengan tegak dulu. Tak boleh, tak tegak lagi berdiri terus turun kepada sujud. Batal solat. Walaupun kita bacaan betul pun, tapi perbuatan solat salah. Sebab itulah kena belajar. Alhamdulillah kita belajar dalam ni. Tahu dah sikit-sikit. Lepas ni banyak lagi kita akan bincang mengenai macam mana solat yang betul. Sebab apa? Sebab kalau kita solat tak betul, sia-sia tuan-tuan. Sia-sia. Tidak ada alasan kita nak jawab depan Allah. Tidak ada alasan. Hanya satu saja alasan dibenarkan ataupun lepas kita, iaitu dalam kitab-kitab besar, kitab Buraiyatul Tulab, mana-mana orang yang salah solat disebabkan jauh daripada ulama. Jauh daripada ulama, duduk di Baram, Ulu Baram. Ulama tak ada kat sana. Dia Islam tapi tak tahu cara sembahyang. Akses TV pun tak ada, YouTube pun tak ada, contoh. Semua tak ada. Tidak ada maklumat cara untuk dia learning ataupun belajar mengenai solat. Tak ada. Waktu tu dimaafkan di akhir akhirat kelak. Sebab apa? Jauh daripada ulama. Kita ni masya-Allah berlambak ulama di Kuching ni. Akses internet DG full bar, TM full bar, Unify full bar, Celcom full bar. Boleh tengok YouTube, boleh tengok Facebook live ustaz streaming buat FB pengajian. Kuliah kita ada Ustaz Ahmad, saya pun ada. Saya tak ada pandai sangat. Tak cukup di surau, hari-hari di masjid boleh pergi pula malam Ustaz Ahmad. Penuh pengajian kita. Nak ataupun tak nak sahaja. Bagi sebahagian orang, tak payahlah, aku dah pandai dah. Buat apa pergi? Baik pergi makan roti canai. Balik rumah lu, tengok TV, berita. Tengok drama-drama dulu. Isyak awal azan, kita datang. Nak duduk majlis ilmu ni rasa takut. Takut jadi alim. Apa jadi alim, tahu, banyak rupanya salah. Takut rupanya kepada kesalahan. Apabila jumpa Allah Ta'ala di akhirat kelak, Allah Ta'ala tanya, mana solat kamu? Ya Allah,
Aku kat Taman Mutiara dulu, Masya Allah, tak pernah tinggal semayang jemaah. Tak pernah tinggal semayang jemaah. Every day pergi. Ya Allah, mana solat aku, ya Allah, aku solat. Solat? Kamu tak solat. Sebab apa? Solat kamu tu la yuqbalullah, tidak diterima oleh Allah. Kenapa tidak diterima Allah Ta'ala? Sebabnya tidak solat sebagaimana Nabi solat dan juga apa yang diberi petunjuk oleh ulama-ulama. Sebab itulah kenapa kita tak mampu nak cegah diri kita daripada melakukan benda mungkar. Sebab ada something wrong kepada solat kita. Kena checklist balik, apa salah solat aku? Rukun qauli ke rukun fi'li? Kalau rukun qalbi, susah orang nak salah. Hanya niat dengan tertib saja. Kita tak benar buat kita rokok dulu baru takbir, tak ada. Yang banyak kesalahan yang berlaku dalam solat kita ni orang awam ialah rukun fi'li dan rukun qauli, iaitu rukun fi'li perbuatan, rokok, sujud, i'tidal, qiyam, dan juga rukun qauli al-Fatihah, takbir, tahiyat akhir dan juga salam. Tu ramai yang salah. Okey. Seterusnya kata musannif, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Ini hadis sahih. Bukhari Muslim pun meriwayatkan hadis ni. Kata Nabi, sallu fi'lul amr, iaitu wajib. Sembahyanglah kamu, wajib ke atas kamu sembahyang. Sembahyang macam mana? Kama raaitumuni usalli, sebagaimana kamu tengok aku sembahyang, kata Nabi. Macam mana kita tengok Nabi sembahyang sekarang ni? Nabi dah lama tinggalkan kita, 1400 tahun lebih dah. Macam mana kita tengok Nabi? Tak mampu tengok. Maka ulama bahaskan apa maksud ra'aitumuni usalli itu. Ra'ai itu dalam bahasa Arab maksudnya melihat. Melihat ni terbagi pada dua. Melihat secara zahir, pertama tengok, macam saya tengok Abang Zaidi. Okey, hari ni Abang Zaidi pakai kopiah putih hitam, pakai baju kurta putih. Itu melihat secara zahir. Yang kedua, ulama bagikan syahadah ataupun melihat ini, melihat secara ilmiah. Ra'ai secara ilmi, melihat secara ilmu. Maksudnya kita nak tahu macam mana cara Nabi semayang, kena ada ilmu cara Nabi semayang. Bukan lihat Nabi. Tak mampu kita nak lihat Nabi sekarang ni. Melainkan orang yang ada taqarrub billah, dia mampu berjumpa dengan Nabi dalam mimpi. Yang tu lainlah. Itu peringkat yang tinggi. Kalau kita peringkat orang awam yang sentiasa dalam nafsu lawamah ni, kita susah nak mimpi jumpa Nabi SAW. Tak mampu nak lihat Nabi. Macam mana nak lihat Nabi? Sedangkan Nabi kata, sallu ra'aitumuni usalli. Kamu kena semayang sebagaimana kamu lihat aku semayang. Macam mana kita nak lihat? Kata ulama, ra'aitumuni usalli bermakna bil ilmi, dengan ilmu. Cara lihat dengan ilmu, dengan belajarlah macam mana cara Nabi semayang. Tu yang sebenar maksud hadis ini. Bukannya lihat cara Nabi semayang secara zahir, tapi secara ilmi. Maka hendaklah kita mengikut akan yang dikerjakan Nabi SAW atas jalan yang kita ambil daripada ulama umat ini yang dahulu, yang dan juga yang kemudian. Pengarang kitab bagi tahu secara jelas lagi macam mana kita nak ambil cara Nabi, nak tahu cara Nabi semayang, maka rujuklah kepada kitab-kitab yang telah dikarang dan juga dengarlah syarahan-syarahan ilmu-ilmu yang disampaikan oleh ulama yang mutaqaddimin, yang terdahulu. Kitab-kitab ulama terdahulu, dipanggil ulama mutaqaddimin, dan juga yang terkemudian dipanggil ulama mutaakhirin. Siapa ulama mutaqaddimin? Sebagai ulama mengatakan selepas saja Imam Rafa'i dalam mazhab Syafi'i dan juga Imam Nawawi, atas pada mereka tu dipanggil sebagai ulama mutaakhirin, mutaqaddimin, ulama yang terkemudian, ulama yang lama. Mutaakhir ini selepas saja Imam Nawawi dan below ke bawah, maka dipanggil ulama mutaakhirin. Mutaakhir ni semasa. Terkemudianlah yang
Macam sekarang ni kita sebenarnya dah tak ada dah mutaakhirin sekarang. Sekarang ni dipanggil ulama muasirin, muasir, semasa. Jadi kita nak tengok macam mana, nak tahu macam mana cara sembahyang yang Nabi polah, yang Nabi buat. Nak tak nak kena tengok apa yang ulama karang. Kitab-kitab ulama terdahulu dan juga ulama-ulama terkemudian sekarang ni. Banyak kitab-kitab menjelaskan cara sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlalu banyak. Tetapi macam mana kita nak memahami? Adakah kita pergi beli kitab, kita baca saja? Tak mampu kita nak memahami. Nak tak nak kena berguru. Kena berguru. Matematik pun kita kena berguru. Ilmu dunia. Cuba tak berguru. Tak mampu kita nak campur walaupun 2 tambah 2. Tak mampu. Siapa tak berguru? Tengok angka. Angka 2 pun kita tak mampu. Walaupun kita beli buku matematik. 1 rak almari. Baca buku. Tak faham. Sebab apa? Tidak ada guru. Nak baca pun tak pandai. Sebab apa? Tidak ada guru. Buku banyak. Jadi nak tak nak kena berguru. Begitu juga dengan ilmu sembahyang. Kena berguru. Kadang-kadang kita baca sebenarnya itu rikasan sahaja yang disyarahkan, yang diperdetailkan oleh para ulama, asatizah, orang-orang alim untuk menjelaskan tentang macam mana cara Nabi solat. Maka Nabi kata, mestilah kata pengarang ini diambil cara sembahyang yang betul, cara Nabi itu daripada ulama umat yang terdahulu, mutaqaddimin dan mutaakhirin. Seperti yang disebut di dalam kutub mereka itu, sebagaimana telah dicatat, ditulis di dalam kutub. Kutub ni jamak plural kepada kitab. Kitab satu dalam bahasa Arab ni. Kalau kutub ni banyak kitab. Kalau kita tengok bab sembahyang saja ribuan. Semua dalam kitab fiqh karangan ulama mesti ada kitabus solah. Kitabus solah bab sembahyang. Daripada dulu sampai sekarang ni. Yusuf Qardawi ke, dia selitkan juga tentang sembahyang. Ya semasa tu. Syekh Dr. Wahbah Zuhaili dan kitab dia yang tebalnya dipanggil Fiqh Islami wa Adillatuh pun membincangkan tentang sembahyang. Dia kumpul semua macam-macam mazhab, macam-macam pendapat. Syekh Jazair kitab mazhab arba'ah pun ada bab sembahyang. Kitab terdahulu Mughni Muhtaj pun ada. Syekh Ramli dia karam kitab kitab Nihayah dan juga Ibnu Hajar Haitami pun ada. Ulama hadis Imam Bukhari ada kitabus solah dalam sahihnya. Maksudnya bab sembahyang ni ada banyak dalam kitab. Cuma macam mana kita nak memahaminya? Kena belajar. Tu je kunci dia, mesti belajar. Kalau lari daripada belajar ni, maka insya-Allah tidak ada jawapan kita depan Allah. Kalau kita sembahyang dalam kita keadaan belajar, walaupun ada kesalahan, ada salah, baca Al-Fatihah salah, buat rukun fi'li qauli salah, tetapi dalam keadaan kita belajar, cuba untuk praktik, tapi salah juga, tak sempat nak habis khatam bab kitabus solah, bab sembahyang ni, Tok Guru mati. Tak sempat, tapi kita belajar. Ataupun kita mati dalam keadaan belajar, segala kesalahan diampunkan oleh Allah Ta'ala, ma'fuh alaih. Ma'fuh alaih, diampunkan, dimaafkan Allah. Itu syarat dia, kena belajar. Walaupun kita tak habis lagi belajar, masih banyak di kesalahan yang kita lakukan, tapi kita belajar juga, proses belajar. Datang ustaz kita dengar, tadah telinga juga. Last sekali meninggal dunia, tak habis lagi bab rokok, tak habis lagi bab sujud. Kita sujud dan keadaan tak betul. Sebab apa? Ustaz tak sempat lagi habis mengajar bab sujud. Maka Allah maafkan. Sebab apa? Dalam proses belajar. Kalau kita balas belajar, mati dan keadaan tidak belajar dan kita melakukan kesalahan, maka tidak ada maaf bagimu. Cannot forgive for you. Tak boleh dimaafkan. Sebab apa? Sebab kita malas belajar. Tapi kalau mati dan keadaan belajar, walaupun banyak kesalahan kita lakukan dalam syariat ni, Allah Ta'ala maafkan. Sebab dalam proses belajar dimaafkan. Macam kisah orang yang bertaubat lah. Kita dengar, dia ni selalu buat maksiat. Kisah mengenai, ni ada dalam hadis, mengenai seorang lelaki yang bunuh orang. 98 orang dia bunuh. 98 orang bunuh. Pergi jumpa orang ni.
pergi jumpa seorang abid, ahli ibadat. Dia beritahu, boleh tak saya taubat? Tuhan terima tak taubat saya? Tuhan terima tak taubat saya? Ha? Apa dosa kamu? Saya telah bunuh orang 98 orang. Tak dapat ni. Tuhan mana nak maafkan kau ni? Dunia kiamat pun Tuhan takkan maafkan kau. Lalu buka pedang samurai. Terpelanting kepala kat situ. 99 orang meninggal. Pergi jumpa pula abid yang beribadat dalam gua pula. Yang tadi ya biasa-biasa ya, dalam gua pula. Oh, yang ni memang kuat khalwah dengan Allah, betapa. Hanya zikir ya, hidup tak ada nak campur dengan manusia, hanya dengan Allah Taala, tapi tidak ada ilmu. Pergi jumpa Tok Guru, panggil Tok Guru lah. Sebab tak apa, Tok Guru silap ke tak tahulah apa. Saya ni banyak dosa ni, saya telah bunuh 99 orang. Rasa-rasanya Tuhan ampun tak dosa saya. Hei 99 orang ni, sorry lah, jangan harap Tuhan ampun dosa kau. Last sekali mati juga yang tu, cukup 100. Jumpa pula alim ulama yang sedang mengajar, sedang kuliah. Lepas saja habis kuliah, bertanya dia, Tok Guru, boleh tak saya nak tanya soalan? Apa dia? Saya banyak lakukan kesalahan. Kamu buat apa? Kamu berzina? Tak, teruk lagi pada berzina. Kau minum arak? Tak, teruk lagi pada minum arak. Kau buat apa? Saya telah bunuh 100 orang jiwa manusia. Agak-agak Allah Ta'ala ampun ke tak dosa saya? Maka dibaca ayat Quran tentang taubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Banyaklah ayat taubat dibaca. Maka Guru tu kata, sesungguhnya andai kata banyak lagi dosa yang kamu polah, lebih pada ni lagi, Allah Ta'ala itu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah akan ampunkan dosa kau. Walaupun sebesar gunung, sebesar seluas lautan dosa kau pun, Allah itu lebih besar lagi rahmat dan juga pengampunannya. Maka waktu dia bertaubat, lepas saja bertaubat tu, dia dinasihat oleh ulama tadi, maka kamu wajib kena berhijrah daripada kampung kamu. Sebab kampung kamu tu orang dah famous dah, kamu ni memang jahat. Jadi kamu tak boleh nak bertaubat. Taubat sikit orang kecok, oi, tak payah nak tunjuk alim lah kau. Orang kenal semua kau ni memang kaki batu. Kaki makan batu kau ni. Nak tak nak, kamu kena bertaubat dengan cara pergi hijrah. Hijrah. Dalam perjalanan nak pergi berhijrah taubat tu, maka Allah Ta'ala matikan dia. Apabila matikan dia, waktu ni bergegas turun 2 orang malaikat. Malaikat azab